Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan bincangkan pimpinan Ar-Rahman Rujukan Ummah yang mana pelancarannya akan diadakan pada 8 September 2022 di Kompleks Darul Quran JAKIM dan akan dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita bersama dua tetamu saya di studio, Dr. Zamihan Mat Zain yang merupakan penolong pengarah kanan JAKIM dan Dr. Lokman Abdul Rahman, mantan pengarah penerbitan JAKIM. Terima kasih kerana bersama kami di studio. Dr. Zamihan, mungkin mukadimah sedikit tentang pelancaran yang bakal disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Baik, bismillah, alhamdulillah, wa ta'akalallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat saya, mantan bos saya, Dr. Lokman Abdul Rahman dan semua penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tafsir pimpinan Rahman kepada pengertian Al-Quran, edisi Rumi baru telah pun siap dan berada di pasaran. Tafsir ini merupakan kitab tafsir ulung dalam negara kita yang mula diterbitkan pada tahun 1968. Kemudian dalam bentuk tulisan Jawi 10 juzuk, kemudian tahun 70 juzuk yang kedua 10 juzuk dan tahun 72 melengkapkan juzuk yang ketiga 30 juzuk dalam tulisan Jawi. Kemudian ia dikembangkan dalam tulisan Rumi dan disebarluaskan seluruh negara, seluruh Nusantara, alhamdulillah. Dan kitab tafsir ini melalui evolusi 23 kali penerbitan dan terbitan yang terakhir pada tahun 2013. Dan selepas itu kita review semula mengikut alih bahasa yang baru, yang moden, yang sesuai dengan penggunaan semasa lah. Dr. Lokman, apakah antara keistimewaan ciri-ciri yang terkandung dalam tafsiran terkini ini sehingga kan ia akan dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia sendiri? Okay, terima kasih Terence dan juga para penonton serta Dr. Zamihan, sahabat saya. InsyaAllah dia akan lancarkan sebenarnya pada 9 hari bulan. September ini di Darul Quran sesuai dengan Institut Tahfiz Quran di bawah kendali JAKIM sendiri. Antara istimewaannya adalah dia akan menjadi rujukan ummah. Dan sebelum ini kalau kita melihat bahasanya berbentuk klasik. Maklumlah kalau kita melihat yang lepas tafsir Ibn Rahman telah dikeluarkan hampir 52 tahun lebih. Jadi yang dulunya disusun, ditafsir, diterjemahkan oleh Syekh Basmeh, Syekh Abdullah Basmeh. Di zamannya tanpa ada kelengkapan yang cukup seperti zaman IT kita ini. Dan tentulah cakupan capaiannya adalah sederhana dari segi kelengkapan elektronik. Tapi sekarang ini kita melihat sudah ada perubahan dari segi bahasanya. Yang kedua, dia melihat dari segi keperluan semasa yang mana bahasa-bahasanya mengambil kira tentang apa yang digunakan bahasa sekarang. Sudah tentulah merujuk kepada edisi Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain pada itu, dia akan insyaAllah akan menjadi rujukan ummah serta boleh dicapai oleh siapa saja. Dan antara istimewa selain pada itu, kita melihat kalau dulu bentuk Quran itu covernya secara ringkas seperti ditayang di TV, skrin TV itu, tidak ada kaligrafi ataupun muzakhrafat yang menggambarkan estetika kemelayuan Nusantara, itu coverage dia. Dan kita melihat ini pendekatan yang baru yang dikeluarkan oleh JAKIM dengan kerjasama Islamic Rimunan Perbit, yang mana kita melihat pendekatannya begitu indah, cantik, sesuai di masyarakat Nusantara. Dan kalau kita melihat secara terperinci, pendekatan baru ini mengambil kira tentang kepakaran. Kalau dulu dia disemak oleh seorang mufti saja, tapi sekarang ini kita mengambil kira tentang pandangan beberapa mufti antara daripada Selangor, wilayah dan juga daripada negeri lain, Pahang dan juga pakar akademik daripada Universiti Melaya. Jadi di situ menunjukkan bahawa pendetailan, pentafsiran dan juga melihat penilaian yang baru supaya pemahaman sekarang ini begitu mudah dan jelas untuk dicapai oleh masyarakat umum. Dan sebenarnya perubahan yang baru ini tidak semestinya merubah yang lama. Masih mengekalkan identiti asal yang ditulis oleh Syekh Basmeh itu. Tetapi yang lama itu kita kekalkan dan yang baru itu kalau sekiranya ada yang baru kita masuk dalam kurungan supaya mengekalkan identiti karya asal yang ditulis oleh penulis sendiri. Mungkin kita boleh senaraikan apakah atau cara sebenarnya ketika majlis pelancaran nanti. Silakan. Pada 9 bulan nanti, hari Jumaat yang mulia,
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong akan hadir bersama Raja Permaisuri Agong untuk lawatan kerja ke Darul Quran bagi melihat proses pembelajaran dan pengajaran di Darul Quran, menziarahi anak-anak tahfiz dan menyampaikan sedikit sumbangan kepada para pelajar tahfiz kita di Darul Quran Jakim. Dan seterusnya ke bawah Duli akan bercemar duli untuk merasmikan pelancaran tafsir Pimpinan Rahman kepada pengertian Al-Quran edisi Rumi Baharu. Dan seterusnya kalau kita lihat kepada penerimaan setakat ini kerana sudah pun ada di pasaran. Ya. Apakah penerimaan daripada masyarakat amnya terhadap penerbitan terbaru ini, dan juga mungkin kita boleh senaraikan juga permintaannya terletak di kedai-kedai yang bagaimana, di mana ia dipasarkan ketika ini? Baru-baru terima kasih Terence dan juga para penonton dan Dr. Zamihan. Baru ini kita menyertai pameran di PWTC dan sambutan alhamdulillah ia telah dipamerkan oleh penciptaan sendiri Islamic Rimudan dan mendapat sambutan yang menariklah daripada para pengunjung. Dan sekarang insya-Allah lepas dilancarkan nanti Perbit akan mengadakan beberapa cawangan yang sudah ada di bawah kendalian dia. Dan selain daripada itu saya nak beritahu keistimewaan berbanding daripada Quran-Quran yang lain. Kita melihat di Malaysia ini macam-macam ada yang edisi baru, sentiasa ada penerbit mengeluarkan terjemahan Quran. Tetapi sebenarnya Terence dan juga para penonton, Quran-Quran yang ada itu sebenarnya terjemahannya merujuk kepada Quran ini. Ini dah sebagai induk dia. Nah, sebab itulah hasrat kami dan bersama dengan pihak penguatkuasa penapisan Quran dalam negeri ingin menjadikan rujukan kebahasaan dan kebanyakan institusi, universiti dan juga surau masjid dicadangkan supaya ini jadikan rujukan utama supaya kita mendapat selaras kepahaman tentang maksud Quran itu. Sebab kita sendiri berdepan dengan mereka yang digelar sebagai Quranis yang cuba menterjemah, memahami Quran ini secara literal. Sedangkan untuk memahami Quran ini memerlukan kepada kepakaran bahasa Arab, tafsir, hadis dan sebagainya yang melibatkan penyelewengan kepahaman Quran itu sendiri. Sebab itulah Quran ini dikeluarkan versi baru supaya kita mendapat maksud pengertian yang segar sesuai dengan masa sekarang. Quran ini tidak berubah tapi memahami terjemahan itu. Perkara yang menarik supaya berkongsi bersama. Ya, di barat ada juga Quranis yang bukan beragama Islam. Ya, tentu. Ya, cuba untuk mentafsirkan Quran itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk kita menunjukkan bahawa ada sebenarnya tafsiran yang begitu tulen, membawa kepada maksud sebenar yang perlu kita sebenarnya pelajari secara menyeluruh sebagai umat Islam. Jadi bagaimana untuk memberi kesedaran itu kepada muslimin di luar sana yang sedang menonton siaran ini ketika ini? Ya, sebenarnya Zakir telah menterjemahkan pelbagai versi termasuk dalam bentuk braille. Tetapi chapter yang ringkaslah antara juz amal, dan juga telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, dan alhamdulillah terakhir ini Tamil pun ada. Dan terakhir ini untuk dialek Kadazan di Sabah dan Sarawak. Ini juga untuk kita membumikan Quran ini, terjemahan Quran ini sehingga diterjemahkan dalam bentuk bahasa-bahasa yang lain. Dan insya-Allah nanti kita akan mengadakan perbincangan seminar diskusi tentang versi baru ini supaya masyarakat awam di kalangan universiti-universiti menguasai yang terbaru ini. Sebenarnya tidak jauh beza dari segi asas terjemahan secara umum, tetapi pendekatan ini sesuai dengan peluang umum supaya pendekatannya mudah dipahami oleh semua publik. Dan insya-Allah nanti dia tidak melirukan, terutama melibatkan perkara yang dikatakan ayat-ayat musyabbahat atau mushtabihat, supaya orang awam pun boleh faham, supaya dia tidak menjadi isu kontroversi dalam memahami Quran. Dan seterusnya majlis pelancaran ini nanti mungkin kita boleh menjemput orang ramai untuk melihat, kalau bukan secara fizikal pun mungkin akan diadakan secara virtual. Silakan. Ya, sempena majlis pelancaran nanti kita memfokuskan pada kumpulan yang khusus, pada VIP-VIP yang dijemput, juga pada guru-guru dan para pelajar di Darul Quran. Kerana kita yakin bahawa program promosi itu sentiasa berterusan. Kerana masyarakat begitu prihatin dan peka kepada penerbitan-penerbitan baru berkait dengan Al-Quran, terjemahan, pentafsiran dan olahan yang terdapat dalam Al-Quran ini. Cuma apa yang saya nak highlight, yang menjadi fokus perhatian
melalui tafsir Pimpinan Rahman ini ialah kita tampilkan wajah baru yang berkualiti, yang menarik minat pembaca dengan bahan berkualiti tinggi. Dan corak-coraknya merupakan corak yang hidup dan ia sesuai dijadikan proses pembelajaran dan pengajaran bagi kelas tadabbur di masjid, di surau, begitu juga di sekolah-sekolah. So, semua penonton di luar sana boleh dapatkan naskah tafsir Pimpinan Rahman edisi Rumi baru ni di Galeri Bookstore di pelbagai cawangan seluruh negara lah, utara, selatan, timur dan barat, termasuk Sabah Sarawak. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita dapat sambutan yang amat menggalakkan juga daripada kawan-kawan kita di Singapura, yang mana Muslim kita di sana pun turut menjadikan tafsir Pimpinan Rahman ini sebagai rujukan. Dan semalam saya dapat panggilan daripada beberapa orang pengkaji daripada Institut Agama Islam Negeri Madura. Mereka juga berminat untuk mengoreksi dan mengulas tentang kandungan tafsir Pimpinan Rahman pada pengertian Al-Quran versi Rumi baru. Dan ini merupakan jasa dan amal jariah Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sebab itu tafsir Pimpinan Rahman ni dia ada double meaning tau. Tafsir Pimpinan Rahman ni tafsir pimpinan Allah yang bersifat Ar-Rahman, dan tafsir Pimpinan Rahman yang dipimpin proses penerbitannya oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. So ia begitu sinonim dan signifikan dengan rakyat Malaysia dan Nusantara keseluruhannya, insya-Allah. Yes, memang unik untuk kita yang menuju sambutan Hari Malaysia yang juga dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi merupakan salah satu lagi dinamiknya Tunku, bukan setakat membawa kepada aspek kenegaraan tapi juga kerohanian yang mungkin kurang mendapat perhatian sebenarnya. Ya, Tunku sebenarnya mempunyai pelbagai jiwa kepimpinan dan salah satu daripadanya adalah dari segi kerohanian. Seterusnya mungkin kita boleh sekali lagi memberi peringatan kepada para penonton tentang pentingnya tafsiran ini dan bagaimana untuk mereka mendapatkannya sendiri. Silakan. Ya, sebenarnya para penonton boleh mengakses melalui JAKIM sendiri. Kita ada bahagian perbitan dan bahagian ada unit promosi. Dan memandangkan ia adalah perbitan bersama dengan Islamic Rimunan, dan boleh pun juga untuk memesan secara terus syarikat untuk memastikan para penonton, para pekaji, para penulis untuk mendapatkan rujukan ataupun tafsir Pimpinan Rahman yang baru, versi baru. Walaupun dia akan lancarkan pada minggu ini, sebenarnya dia telah berada di pasaran. Dan selain daripada itulah, saya sebagai tambahan, sebenarnya tafsir Pimpinan Rahman ini satu perkara yang menarik kerana dia menjadikan satu tradisi berbeza dengan tradisi terjemahan Quran-Quran yang lain. Kalau kita melihat masyarakat yang sebelum ini, masyarakat Melayu, dia lebih kepada merujukkan versi baru, versi Jawi yang lama, yang mana terkenal dengan terjemahan daripada versi Arab, kitab Baydawi. Tetapi ini adalah ketulinan yang datang daripada tangan masyarakat Melayu sendiri, walaupun penterjemahan dari keturunan Arab tapi berada di tanah Melayu. Ini satu keistimewaan kalau kita melihat dengan yang lain. Dan dia terjemah dalam bentuk pelbagai. Tetapi kalau kita melihat pelbagai inilah terena, kalau kita melihat tafsir Yusuf Ali, The Meaning of the Quran itu, dia merujuk kepada terjemahan yang berada di England, yang digunakan oleh para penulis, pengkaji, pembaca di masyarakat barat. Tetapi tafsir Pimpinan Rahman ini, dia hanya merujuk kepada tradisi kepahaman masyarakat Nusantara dan dirujuk oleh pelbagai bangsa. Walaupun kita pelbagai agama, orang yang bukan Islam sendiri pun memahami tentang bagaimana terjemahan Pimpinan Rahman ini diterjemahkan, dan dia dah lahir daripada, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Samian tadi, kesedaran komitmen Tengku sebagai Perdana Menteri pertama. Ya. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Zamihan dan juga Dr. Luqman kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita ucapkan selamat berjaya dengan majlis pelancaran yang bakal disempurnakan oleh Di Pertuan Agong. InsyaAllah.